musim perayaan ni dia macam ada nafas baru, beralung ni macam ada nafas baru dapat pinjam kepada potensi peminjam di luar sana dengan mudah beri berbagai tawaran musim raya, tawaran khas, tawaran pinjaman Islam, segala benda macam pinjaman. Jadi kita melihat perkara ini satu benda yang agak amat menusingkan, kerana biasanya di musim inilah para pengguna di luar sana mencari-cari pinjaman yang mudah. Masa di bank ni, kalau nak pinjam kat bank, saya rasa kena menangis banyak kali dulu dah. Biasanya dia cukup sukar untuk kita mendapat pinjaman dari bank dengan keadaan saringan yang begitu ketat hari ini, ya. Jadi sudah tentu perayaan sudah hampir, dan kita semua nak balik kampung, nak raya, nak perayaan raya. Jadi tempat yang ada itu sebenarnya ada. Jadi tawaran-tawaran yang bercambah-cambah dan ini kita amat risau, dan kita juga risau kerana alur punya dia di luar dia kata berlesen. Pasal kalau ada lesen tu mungkinlah dia dibenarkan di kerjaan, maka tidak ada masalah lah, ya. Tapi yang kita risau hari ini kebanyakan dia yang cerita ni berlesen, tapi bila diberi pinjaman itu dia tidak menggunakan ataupun dia tidak mematuhi syarat-syarat lesen. Kadang-kadang meminjam lesen orang lain ataupun meletak saja kononnya ada lesen, tapi bila pergi memang tak ada lesen. Jadi dia orang ini seolah-olahnya bebas membuat apa saja yang dia orang suka lah. Jadi ini melibatkan beberapa perkara yang saya minta saudara kita menjelaskan sebentar lagi, yang mana ia berkaitan, contohnya penipuan. Kita minta detail sebentar lagi, tuan kena sambung lah. Tapi antaranya adalah penipuan dokumen, maknanya sign dokumen kosong contohnya, antaranya, ya. Lepas tu voucher kosong ke. Lepas tu kita tengok kadang-kadang jenis charges yang pelik-pelik, dan banyak lagi. Jadi saya minta, ya, saudara, kalau dapat kita share lah dengan kawan-kawan kita di sini supaya kita dapat mengelak orang ramai daripada terjebak. Dan kalau nak pinjam daripada pinjaman berlesen, maknanya kena tentu tengok betul atau tidak ada lesennya. Rata-rata hari ini kita ramai, kalau alung semua kenal lah, tapi ramai juga yang panggil alung berlesen. Sebenarnya alung berlesen tak wujud sebenarnya. Yang wujud ialah pinjaman berlesen, dekat pinjaman berlesen. Tapi kami tak nafikan, kami ni rata-rata kebanyakan, kalau saya bukan kata sedikit, kebanyakan kita jumpa yang betul, kebanyakannya kalau mereka berniaga, mereka tidak ikut syarat lesen atau syarat yang telah ditetapkan seperti dalam Akta Pemberi Pinjam Wang 1951 dan peraturan-peraturan. Tak pernah, jarang sekali mereka ikut. Selalunya antara, dan kami juga kenal pasti rangkaian alung ini juga sebenarnya diwujudkan oleh mereka. Rangkaian alung juga sebenarnya diwujudkan oleh mereka. Mereka ada satu tim di bawah yang menjalankan kegiatan alung. Apabila ditangkap, bos dia akan bawa data lesen tunjuk kat mana. Banyak juga yang berlaku macam ni, dan selalu seperti yang saya tayangkan dalam video tadi tu, yang itu sebenarnya adalah kejadian-kejadian penipuan sebenar yang berlaku dekat luar. Mungkin sekarang ini juga mungkin sedang berlaku dekat luar. Sekarang ini kita ada 3,000 lebih pemberi pinjaman wang berlesen seluruh Malaysia. Okay. Kami tak kata pemberi pinjaman wang berlesen itu tidak sihat. Sebenarnya ianya sihat. Kerajaan mengeluarkan lesen untuk memberi pilihan kedua kepada pengguna. Sekiranya tak dapat pinjaman dengan bank, boleh meminjam dengan pemberi pinjaman wang berlesen, tidak kepada alung. Tetapi apa yang berlaku ini mengecewakan. Mereka mengenakan kadar faedah antara 6 ke 30% sebulan, yang mana sepatutnya hanyalah 1.5% sebulan, iaitu tak melebihi 18% setahun. Tapi hari ini rata-rata yang berlaku ada yang sampai 200%. So bila hutang nak habis? Bila hutang habis? Bermaksud peminjam yang meminjam dengan mereka ini tersepit, dan juga selama-lamanya terpaksa membayar dengan mereka. Dan dalam tempoh sudah terpaksa membayar tinggi. Bila tak ada duit, mereka terpaksa juga meminjam balik dengan pemberi pinjaman wang berlesen yang sama, kata wang tepi. Wang tepi ni tak ada lain pula. Ada banyak kes yang berlaku. Kami terima pelbagai aduan, bermacam-macam aduan. Ada yang pinjam 3,000, by the ending kita nampak dalam agreement 30,000. Pinjam 3,000 sahaja.
tapi dalam agreement 30,000. Banyak berlaku. Ini disebabkan oleh pengguna yang terlalu terdesak. Sign saja apa agreement yang ada depan dia. Dia sign agreement kosong, dia sign voucher kosong. Okey. Bila agreement tu dah di-sign kosong, dia akan isi jumlah yang dia nak dan dia akan hantar untuk stamping. Bila hantar untuk stamping, agreement tadi itu, perjanjian tadi itu sah di mahkamah. Walaupun dia pinjam 1,000, hakikinya dia pinjam 1,000, dalam agreement tu 30,000. Maksudnya bila dia bawa ke mahkamah, dia berhak untuk tuntut 30,000 dengan kos mahkamah sekali. So pengguna teraniaya, bukan ada tipu, teraniaya kerana pemberi pinjaman wang Malaysia ni menyalahgunakan sistem keadilan. Bayar. Kena bayar, kesian, kena bayar. Sebab itulah kami mengambil inisiatif, kami dengan Persatuan Pengguna Islam Malaysia dan Persatuan Perkhidmatan Pengguna Kuala Lumpur mengambil inisiatif untuk bergabung untuk lawan habis-habisan masalah penipuan pemberi pinjaman wang Malaysia ni dan juga ALU. Hanya di cadangan Indonesia ni satu suruh polis. Jadi kena akan suruh polis. Kami bersama-sama PPIM dan juga PKP ni mencadangkan agar Akta Pemberi Pinjam Wang 1951 dan peraturan-peraturan yang sekarang ini di bawah Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan agar dipindahkan kepada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan. Ini adalah cadangan kami. Kerana apa? Kami tidak mengatakan KPKT tak boleh nak handle akta ni. Tapi kami merasakan kemungkinan KPKT tidak mempunyai kepakaran ataupun kemahiran yang cukup untuk mengendalikan akta ni. Sekiranya mereka mempunyai kepakaran ataupun kemahiran yang cukup, saya rasa benda ni mungkin dapat dibendung, telah lama dibendung. Tetapi hari ini apa yang kita lihat, semakin hari semakin menjadi-jadi. Semakin menjadi-jadi. Kerana apa kami minta dipindahkan kepada KPDNKK? Kerana KPDNKK ada TTPM, Tuntutan Tribunal Pengguna Malaysia. Maka dengan itu orang ramai ada tempat nak mengadu. Orang ramai boleh pergi kepada TTPM. Okey, dan kami nampak mungkin ada satu jalan positif ataupun pilihan kepada pengguna. Dan juga kami juga mencadangkan kepada kerajaan agar pemberi pinjaman wang berlesen diberikan penjenamaan semula. Selepas akta ini dipindahkan. Antara penjenamaan yang dicadangkan oleh kami adalah Pusat Pinjaman Satu Malaysia, yang mana boleh dikawal. Ini adalah cadangan kami. Bagi pengguna yang ingin mengemukakan sebarang aduan, sila hubungi alamat dan nombor telefon yang tertera.